Saya ada satu permintaan untuk explain sedikit tentang locus. By the way, locus ni pernah belajar tak dalam topik form 3 atau sebelum tu? Ke memang form 4 saja? Rasanya waktu low form ada kot. Tak ada eh? Ada. Ada? Low form. Rasanya tapi macam basic je kot. Oh, okay. Alright. Okay, tak payah saya cerita sikit lah konsep dia asalnya. Locus ni basically adalah garisan untuk satu titik. Persamaan untuk satu titik, satu garisan lah. Persamaan untuk satu garisan yang dilalui oleh satu titik. Contohlah, katakanlah saya ada satu titik A dan satu titik B. Titik A dan B ni tidak berubah lah. Tidak berubah. Katakanlah ini apa ya? 1, 0 lah katakan. Dan A pula ialah titik 0, 1. Katakanlah. Okay. Kemudian dikatakan bahawa ada satu lagi titik P. Tetapi titik P ni bergerak. Titik P dia bergerak. A dan B tidak bergerak. Okay, A dan B tidak bergerak. Tetapi P ni bergerak. Dengan apa? Dengan syarat. Dengan conditionnya apa dia? Alhamdulillah. Jarak antara P dan A dan juga P dan B ni ada memenuhi certain condition. Katakanlah untuk condition ini, contoh ni, saya berikan bahawa garisan AP adalah bersamaan. Panjangnya sama dengan garisan panjang BP. Alright. Kalaulah begitu keadaannya, katakanlah AP ni betul-betul sama dengan BP. Okay? Maknanya sama panjang lah. Kalau kita tak buat matematik, kita tak buat kiraan langsung, siapa rasa-rasanya boleh cerita kat saya persamaan dia ataupun bentuk garisan ni? Adalah ada garisan bulat ke, garisan lurus ke, garisan apa ni, ataupun garisan lengkung? Ada siapa boleh cerita kat saya tak? Garis lurus atau apa? Garis lurus, bulatan, garis lengkung. Garis lengkung. Siapa boleh agak lah mengikut logiknya kalau AP sama dengan BP? Saya guna logik dulu. Kita tak perlu buat matematik, tak payah buat kiraan lagi. Siapa beritahu? Bulatan. Okey, Akil kata bulatan. Okey, Amar macam mana? Sekejap dulu. Syarat dia panjang garisan AP sama dengan panjang garisan BP. Titik P ni bergerak. Titik yang bergerak. Syarat dia ialah panjang AP sama dengan BP. Tanpa melalui matematik. Bagaimana rupanya garisan ni? Ulia macam mana dia? What do you think? Bengkok kot. Bengkok Okey, tak apa. Okay, saya nak lukis satu diagram lah, memudahkan sedikit. Saya ada 2 titik Titik dia satu dekat sini, satu lagi dekat sini lah. Ini titik A 01 dan titik B pula ialah 10. Tidak bergerak. Tetapi saya ada titik P. Titik P ni dia tak bergerak. Dia bergerak, sorry. Katakanlah kat situ itu titik P. Koordinat dia berubah-ubah dengan syarat garisan panjang AP sama dengan BP.
sama dengan BP. Bermaknanya P boleh jadi berada ke situ. Boleh berada kat situ. Boleh juga berada di sini. Boleh juga berada di situ. Boleh juga berada di sini. Situ, 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 situ. Asalkan jarak di antara AP dan BP sama panjang. Cuba tengok kita ikut logik dulu Gunakan imajinasi terlebih dahulu. Jangan guna letak sebelah matematik dulu. Guna imajinasi terlebih dahulu. Cuba kita tengok sekarang ni. Kalaulah P bergerak kat sini, bermaknanya panjang AP dan BP masih sama. Kalau kat sini pun panjang ni masih sama. Dia berada dekat sini pun panjang ni masih sama. Samanya. Sama panjangnya. Nampak tak situ? Akil, Ammar dengan Ulia. Nampak tak? Maknanya garis P ni bergerak. Bergerak saja. Dan dia akan membentuk satu garisan lurus. Bukan bulatan, bukan garis lengkuk, tetapi garisan lurus. Dengan, kalau kita pakai logik pun kita dah tahu dah persamaan dia ialah Y bersama dengan X. Tak payah buat kiraan pun dah boleh agak dah Y sama dengan X garisan dia. Garisan lurus. Boleh faham tak kenapa locus untuk titik P ni garisan lurus Y bersama dengan X? Megat. Assalamualaikum Megat. Waalaikumsalam cikgu. Maaf lambat cikgu. Okey, tak apa. Saya dapat permintaan untuk menceritakan sikit tentang locus sebab nampak gaya macam ada masalah sikit lah tentang locus. Jadi saya cerita kat sini lah. Tentang basic konsep buat locus. Katakanlah kita ada titik tetap A. Dia tidak bergerak. Dan titik tetap B. B pun tidak bergerak. A pada 01. B pada 10. Dan titik P pula dia bergerak. Okay. Titik P tu bergerak. Tetapi syarat dia panjang AP sama dengan BP. Dan kalau ikut logiknya tanpa menggunakan apa-apa jenis kiraan, saya akan dapat garisan persamaan locus untuk titik P ialah Y bersama dengan X. Dan saya tanya balik semua orang, sama ada logik tak saya kata persamaan untuk locus P ni Y bersama dengan X? Ada nampak tak Akil? Secara jujurnya lah. Saya nak tahu secara jujurnya. Sebab saya nak cari strategi macam mana nak menceritakan dia. Secara jujur ni boleh faham ke tidak faham? Agak masih boleh lagi. Okey, tak faham lagi. Ulia macam mana Ulia? Saya pun Tak faham juga kalau kita alih titik P tu dekat tempat yang lain, tapi tak. Tapi dia kena sama. Dia kena sama. Okey, tak apalah, saya start balik dari semula Saya padam balik. Ini konsep yang paling penting sekali untuk faham lah. Kenapa tak boleh hilang tu? Benda yang paling utama sekali untuk kita kena faham tentang locus. Ada titik P, dia bergerak. Dia kemungkinan berada di sini, contohnya. Di mana saja, asalkan panjang dia mesti sama. Panjang daripada A ke P dan B kepada P mesti sama. Ini titik P. AP bersama dengan BP. Okey, katakanlah pada satu ketika tu dia punya lokasi dia pada titik sini. Okey. Kita anggap dia tak bergerak lagi lah. So kita akan tahu okey, panjang ni sama panjang. AP sama dengan BP. Okey, kat mana lagi lokasi dia yang mungkin membuatkan panjang dia sama? Okey. Katakanlah saya tanya macam ni lah. Ulia, tolong berikan saya satu koordinat titik P yang membuatkan jarak di antara A dan P sama panjang dengan B dan P. Tolong bagi satu koordinat. Kat mana?
Right. Bagi dia punya koordinat lah. Titik nombor berapa. Random je. Bukan random. Tolong bagi satu spesifik koordinat di mana titik P boleh berada. Oh, kosong-kosong. Kosong-kosong. Betul? Okay. Saya delete sekejap sini lah. Saya delete sekejap titik P ni. Okay. Sekarang P berada pada di sini. P kosong-kosong. Sekarang saya nak tanya Ammar. Panjang AP sama tak dengan panjang AB? Sama cikgu. Sama. Memang exactly. Panjang ni satu kan? Alright. Sama. Saya bagi satu lagi koordinat untuk P Okay, saya bagi dulu satu koordinat. Saya padam P00 ni. Saya biar kat situ dulu. Saya hanya padamkan dia punya koordinat saja. Titik merah tu saya biarkan. Satu lagi lokasi yang mungkin bagi P ialah berada pada titik ini. Iaitu P11. Cuba tengok. Panjang di antara AP dengan BP sama panjang ke tidak, Akil? Sama panjang atau tidak? Sama kan? Satu unit panjang dia. So, okay. So, ini titik yang kedua yang mungkin bagi P. Okay, saya nak suggest satu lagi titik. Ataupun saya nak tanya Ammar lah. Bagi satu titik yang mungkin bagi P. Dekat mana? Tadi Uliar dah bagilah 00. Saya dah bagi 11. Ada lagi sebenarnya? Kat mana rasanya? Dua-dua. Dua-dua, okey. Dua-dua. Oh, sekejap. Saya kena delete sekejap ya. Dua-dua kemungkinan somewhere here. Okey, saya delete lah CP11 ni. P22. Okey, kalau saya nak kira jarak dia, dia akan jadi, saya kena guna teorem Pythagoras ya. Jadi ini dua-dua. Jadi dia, kalau ikut teorem Pythagoras, dia punya panjang ialah 1 square tambah 2 square. Ataupun square root of 5. Panjang dia square root of 5. Betul lah. Panjang dia square root of 5. Boleh faham tak macam mana saya dapat square root 5 panjang garisan AP? Akil boleh faham tak macam mana saya dapat square root 5 panjang AP? Boleh. Saya kurang jelas lah suara Akil tiba-tiba macam. Boleh. Boleh faham Boleh. Okey, Megat. Garisan BP, berapa panjang dia? BP sama dengan AP. Sama. Square root 5 juga. So betul lah, dua-dua tu ada satu lagi titik yang mungkin bagi P. Sebab dia syarat dia AP mesti sama dengan BP. Megat rasa boleh bagi tahu tak lagi koordinat lain yang apa? AP sama dengan BP. Pecahan boleh ke? Boleh. 1/2. Exactly, betul. Dia XY sama. So kalau XY dia sama, AP dengan BP akan sama ke? Ya betul. Letak sini betul-betul di tengah-tengah ni. P merah lah pula. P setengah-setengah. P setengah-setengah. Sebab garisan dia mesti sama punya. AP dengan BP sama. Okey, boleh faham tak Akil? Boleh je. Okey, Akil, boleh tak rasanya bagi tahu satu lagi koordinat di mana titik P boleh berada? Dengan syarat inilah. Syarat dia AP mesti sama dengan BP. -1. Exactly. -1. P -1. Sebab kalau saya kira jarak dia ni, dua ni,
Dia akan sama juga. Ini square root 5 juga ni. Square root 5. Dan of course lagi titik apa dia? P negatif 2, negatif 2. P 33, P 44, P negatif 6, negatif 6. So, tanpa membuat apa-apa kiraan, kita dah tahu dah locus P, dia berada dekat mana? Dia berada di sini. Sepanjang-panjang garisan itu. Apa persamaan garisan tu, Akil? Y sama dengan X. Exactly. Tanpa matematik langsung. Kita kena faham apa maksudnya locus tu. Itulah dia persamaan, itulah dia locus. Y bersama dengan X. Jadi kita dapat tanpa menggunakan matematik, kita hanya observe. Okay, dia kata AP sama dengan BP. Of course lah. Itulah jadinya. Itulah panjangnya. So, dapat idea tak lagi, Akil? Dapat je. Okay. Saya bagi lagi satu contoh yang mudah lah. Mungkin saya bagi beberapa contoh lah. Tapi saya nak bagi yang mudah dulu. Amar, Ulia dengan Megat boleh faham tak apa yang saya cakap tadi? Faham cikgu. Faham cikgu? Boleh cikgu. Okay. Saya nak bagi satu lagi contoh yang mudah. Katakanlah saya ada dua titik A dan B juga. A di sini titiknya 5, 1 dan B titiknya katakan B 5, 3. Okey, dengan hanya menggunakan logik akal sahaja tanpa menggunakan matematik, saya ada titik P di sini dengan syarat AP sama dengan BP. So, saya tanya Akil lah. Dapat tak Akil agak apakah persamaan locus titik P tu tanpa menggunakan matematik? Fikir logik dahulu. Boleh tak Akil? Saya tak pasti lah. Kalau agak-agak tembak-tembak, tahu tak? Tak kot. Tak boleh. Y sama dengan 2 ni. Y sama dengan 2, exactly. Y sama dengan 2. Sebab apa? Sebab titik P ni boleh bergerak mana-mana saja asalkan panjang AP dan BP nya sama. Itu semua locus titik P tu. Asalkan panjang BP dan AP nya sama. So, mana dia berada? Sudah tentulah berada betul-betul di tengah di antara A dan B. Panjang tu. Kalau kita tengok, panjang dia kat sini mesti samanya. Ini dia jadi sudut tegak kat sini. Sini Y bersama dengan 2. So, Y bersama dengan 2 lah. Locus pada P. Okay, boleh faham tak? Okay. Oh, boleh je. Megat, Amar macam mana? Boleh faham tak? Sekejap lagi saya nak perhatikan dulu. Terloading pula kepala you. Apa dia? Otaknya terloading. Sekejap lagi saya nak tengok dulu. Amar macam mana? Faham you. Faham Amar boleh faham ke Amar? Saya pun lost sikit cikgu. Dia sebab Y sama dengan 2 sebab YB tu 3, YA tu 1. Ya. So antara 3 dan 1 tu 2. 2. Dah, itu je yang cikgu. Ya. Oh. Yeah. Macam tu mah. Okay. Dia simple saja So di mana saja titik P itu berada pada garisan Y bersama 2, panjang AB dan panjang AP dan BP tetap sama. Dia akan maintain requirement dia tu. Okey Akil. Boleh faham? Boleh je. Alright.
Saya nak bagi contoh lagi, bagi sampai dapat lah. Tak apalah kita spend lama sikit pun tak apalah Bukan ada, sebenarnya kita dah habis topik dah. Saya pun masih menunggu lagi topik apa lagi nak belajar lepas topik ni kan. Tak apalah, kita spend masa sedikit. Bagi betul-betul puas hati. Saya suka mengajar kalau student saya faham. Kalau tak faham, saya sedih sikit lah. Okay. Saya nak buat lain sedikit lah. Saya nak buat lain sikit. Katakanlah. Okay. Titik A ialah 0, 0. Dan titik B pula ialah B. 4, 4. Okay. Sama juga titik P ialah titik yang bergerak dengan syarat AP sama dengan BP. Akil, rasa-rasanya boleh tak agak-agak lah. Apa persamaan dia? Apa persamaan untuk garisan untuk locus P? Saya rasa X sama dengan 4. X dengan 4. X ini Y. X sama dengan 4 maknanya garisan tu berada di ini locus P. So tanya diri sendiri balik. Kalau P berada di sini, X bersama dengan 4 kan? Panjang BP sama dengan panjang AP. Akil? Tak sampai. Tak sama? Tak je. Tak boleh. Jadi X sama 4 tak boleh. Tidak mungkin. Tapi dapat tak bayangkan bagaimana bentuk garisan tu? Garisan tu horizontal ke, vertikal ke, sengit ke? Apa kecurunan garisan locus P ni? Garisan lurus ke, garisan lengkok ke? Macam mana Akil? Saya rasa kecurunan dia garisan lurus. Okey, garisan lurus. Tahu tak rasanya kecurunan dia nilainya berapa? Kenapa Megat? Okey, Megat. Pergi. It's okay. Atau apa macam ni lah. Akil. Bagi saya suggestion coordinate untuk locus P. Bagi saya cadangan. 1 atau 2? Apa masa itu? 1 koordinat bagi titik P yang memenuhi syarat AP sama dengan BP. Bagi satu koordinat. Saya rasa X sama dengan So bagi saya koordinat titik P. koordinat. Ya. Bagi 1. Satu negatif 4. 1 4. 1 dengan 4. 1 dengan 4 lebih kurang kat situ. Pasal rasanya AP dengan BP sama panjang tak tu? Saya rasa tak. Tak. Itu question yourself. Try hard. This is not a punishment to you. Tapi saya sekarang ni saya nak memaksa Akil untuk berfikir. Di manakah bagi saya 1 pun tak apalah kalau dapat. 1 saja koordinat P yang di mana jarak antara B dan P dengan A dan P tu sama panjang. 1 saja. 04. 04. Ya. 04 berada di sini.
berada di sini. Okey, berapa jarak P dengan B? P dengan B dengan P? 4. 4. Berapa jarak A dengan P? 4. 4 juga. Very good. Ada tak boleh tak fikir satu lagi koordinat untuk locus P? Hmm. Uh, 05. 05. Okey, 05 lebih kurang berada di sini. Fikir sendiri, sama ada panjang BP dengan AP sama panjang tak? Ini panjang berapa? 05. 5 sini. Itu 5 unit panjangnya kan? Oh, tak. Tak boleh. Amar, asal Amar boleh dapat bagi satu lagi koordinat untuk titik P. Syarat dia AP mesti sama dengan BP. Negatif 1, 5. Negatif 1, 5. Okey, negatif 1, 5. Maknanya kalau ini negatif 1, 5 kat sini. Okey, sama panjang tak AP dengan BP? Sama cikgu. Sama, betul sama. Good, very good job Amar. So, negatif 1, 5 pun adalah satu kemungkinan lagi di mana P boleh berada. Ulia, bagi satu lagi. Ulia. Empat. Dua. Dua-dua. Itu yang paling senang sekali. Berada betul-betul di tengah antara A, B dengan B. Dua-dua. Okey, saya nak berbalik pada Akil. Dapat tak bagi satu lagi koordinat untuk P berada? Dapat tak? Ya, saya pening sikit. Tak apa. Cari yang titik paling mudah sekali nak kira. Siap boleh kira lagi jarak antara B dengan P, A dengan P pun boleh kira je. Dengan mudah saja. Yang Amar bagi tadi complicated juga tu. 1915, tapi betul jawapan dia. Tapi jarak dia nombor perpuluhan lah. Okey, saya bagi clue pada Akil. Titik tu berada pada paksi X. Titik mudahnya. Berada pada paksi X. Maknanya X bersama kosong lah. Y bersama kosong lah maknanya. Titik tu berada pada paksi X. Kat mana tu? Apa koordinatnya? 40. 40. Betul. Itu yang saya minta tu. 40 berada di situ. Berapa jarak antara A dengan P? 4 je. 4 unit. Antara B dengan P? 4 juga. 4 juga. So dapat imagine tak bagaimana locus P tu bentuknya macam mana? Sudah tentulah macam ni. Garis lurus. Dan kalaulah garisan lurus macam tu, berapa nilai kecerunannya? Berapa nilai kecerunan dia? Boleh kira pun sebenarnya kalau guna Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Berapa kecerunannya? Locus P melalui, tengok apa semua koordinat yang kita dapat tadi. Melalui 04, 40, 22, negatif 1, 5. So kecerunan dia berapa? Ini senang tak payah kira pun tak apa dah.
Boleh pilih saja. 0 tolak 4, 4 tolak 0. Negatif 4 per 4. Negatif 1 lah. Betul tak Akil? Betul je. Apa tu, dia punya pintasan Y dia, nilai C. Pintasan Y dia ialah 4. So persamaan dia apa dia? Persamaan dia adalah Y bersama negatif X tambah 4. Boleh faham tak Akil? Dia agak sukar lah. Okay, agak sukar eh. Alright. Ammar boleh faham tak Ammar? Boleh lagi lah cikgu. Uliah? Boleh je. Magat? Ke tahu lihat lagi? Magat? Oh, ni big business. Alright. Itu contoh yang mudah lah. Contoh mudah apabila garisan dia garisan lurus. Ada juga contoh-contoh yang berbeza. Contoh katakanlah alright. Kita ada titik O dan kita ada kita ada titik P. P berada di sinilah. Lokus dia tak macam tadi. Tadi saya kata jarak antara A P dan jarak antara B P. Sekarang ni saya nak bagi tahu satu je. Lokus dia ialah OP mesti panjang dia 5 unit. So kalaulah P ni berada dia berada 5 unit panjangnya daripada O. So rasa-rasanya bentuk dia punya lokus ni bentuk apa? Siapa boleh tahu? Siapa boleh cerita kat saya bentuk dia bentuk apa? Akil macam mana Akil? Apa bentuk lokus titik P ni kalau OP mesti 5 unit? Bulat. Bentuk bulat. Exactly. Jadi bila kita dapat satu topik ni, benda yang pertama sekali kita put aside matematik dulu. Kiraan dia nak teorem Pythagoras ke, logaritma ke, trigonometri ke, letak tepi dulu. Kita fikir guna akal dulu. Kita utamakan akal dulu. Okey, kata OP maknanya mestilah dia berada di sekitar titik O saja. Mana boleh dia pergi tempat lain? Dia mestilah dia punya lokus dia bulat. Bulat lebih kurang macam itulah kot. Mana feel? Okey. Ni dia. Lebih kurang macam itulah bulatnya. Dah. Siap. Macam mana nak buat ni? Macam ni. Itu adalah lokus titik B. Asalkan unit dia mesti 5. Panjang dia mesti 5. Maknanya dia sudah tentulah koordinat ini adalah 50. Sebab dia nak 5 unit kan. Di sini tentulah 05. Di sini tentulah negatif 50. Di sini tentulah titiknya 0 negatif 5. Asalkan panjang dia di mana-mana saja pada bulatan dia, panjang dia adalah 5 unit. Atau kita kata 5 unit itu adalah radius bagi bulatan. Kalau macam ni saya dah congak abang dah tahu dah. Dia punya lokus apa dia? Lokus dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 bersama dengan 5 kuasa 2. Inilah lokus dia. Macam mana saya tahu? Sebab dia kata apa? Sebab dia kata 5 unit antara dia dengan O. Bermakna tentulah dia punya radius dia 5. Kalaulah P berada di sini, kita boleh kira lah. Kita buat segitiga sekejap. Kita dah kata dah X, kata kalau ni panjang ni X, panjang tu Y,
Guna teorem Pythagoras, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Sudah tentulah panjang radius tu, radius kuasa 2. Radius R ataupun J lah, jejari, jejari. Terlupalah pula kita bahasa Melayu. Jejari bersama 2. Jejari berapa? Jejari dia 5. Jadi 5 kuasa 2 lah. Jadi itulah lokusnya. Okey tak? Ulia, Amar, Akil, Megat. Okey cikgu. Okey cikgu. Akil macam mana? Okey. Amar? Okey cikgu. Itulah sebabnya. Sebelum kita fikir complicated sangat nak fikir pasal matematik dan cara kiraan, fikir logik akal dahulu. Akal mesti mendahului semua jenis pengiraan. Akal dahulu Okay, katakanlah saya nak bagi dia sedikit more challenging, a little bit more challenging. Sekejap ya. A little bit more challenging daripada yang tadi. Katakanlah ini O, titik A. Titik A ialah A 1, 1. Dan titik P pula berada P kat sini. Dengan syarat dia panjang AP mesti 4 unit. Okey. Jadi bentuk dia apa dia? Bentuk dia garis lurus ke, garis lengkung ke, garis bulatan? Akil, macam mana Akil? Sorry, saya asyik shoot Akil ya sebab saya nak cuba bagi Akil faham. A ke P AP mesti 4 unit. saya rasa macam bulatan juga. Bulatan jugalah. Alright. So katakanlah titik koordinat untuk P ni ialah XY. Boleh tak kita cari lokus titik P sekarang ni? Menggunakan teorem Pythagoras. Ataupun Akil, boleh tak Akil carikan satu titik yang kemungkinan P boleh berada? Asalkan AP mesti 4 unit. Boleh tak suggest satu titik? Satu titik Untuk titik P, di mana AP mesti 4 unit. Bagi koordinat dia. Padam dua-dua titik P kat sini. Saya tak mau bagi dia. Dia kita dah tahu dah dia bentuk dia bulatan. Bulatan dia berpusat pada A. Dia pusat pada A, lebih kurang macam tu lah. Itu dia lotus P. P ini locus P locus titik P. Boleh tak bagi tahu saya satu? Sebenarnya ada 4 titik locus P yang mudah untuk kita dapati daripada sini. Asalkan AP mesti 4 unit. Itu saja saya nak. Dapat dah Akil? 05. 05. Kalau 05 dia berada lebih kurang kat sini. 05 05. Okey Kata P sama dengan 05 kan. Kita cuba tengok dapat tak 4 unit panjang dia. P 05 A11. So kalau kita cari guna teorem Pythagoras, AP mestinya sama dengan 1 tolak 0 kuasa 2 tambah 1 tolak 5 kuasa 2, iaitu 1 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So dia jadi 14, 16, 17. Punca kuasa 17. Punca kuasa 17 tidak sama dengan 4. Kalau punca kuasa 16,
punca kuasa 2 16 kita akan dapat 4. Tapi 17 tak. Amar, boleh tak suggest pada saya satu titik yang mungkin untuk P? Sepanjang locus tu. Negatif 31. Negatif 31. Wow, pilih complicated saja Okey, tak apa. Katakanlah negatif 31 tu. Katakanlah saya buat sini Negatif 31 lah katakan. Okey, panjang AP berapa? Kalau itulah titiknya Panjang AP dia akan jadi bersama dengan negatif 3 tolak 1 tambah 1 tolak 1. Iaitu kuasa 2, kuasa 2. So dapat negatif 4 kuasa 2 tambah kosong kuasa 2. Betul tu. 4 unit betul. Betul. Bagus tu. Negatif 31 tu maknanya dekat sini lah. Betul lah. Dekat sini. P negatif 31. Itu betul satu titik. Good job Amar. Megat, boleh tak bagi tahu saya satu lagi koordinat lain yang mungkin bagi P? Sekejap cikgu, saya cuba lihat dulu. Dia tak kisah cikgu. Kat mana-mana pun tak apa. Asalkan dia panjang AP mesti 4 unit. Lima. Sekejap cikgu. X sama dengan kalau X sama dengan 5, Y sama dengan 5 boleh? 5. Okey, 55. Okey, katakanlah P sama dengan 55 kan? Kejap cikgu. Saya rasa silap. Tak boleh. Saya silap. Ini 1. 51 boleh? 51 dekat sini. P 51. Okey, so dia punya panjang dia 4 unit. Itu betul lah tu. Akil, rasanya boleh bagi satu lagi tak koordinat untuk P? Yang mudah. Sekejap. Saya bagi clue. Okey, dia berada dekat sini. Betul-betul atas titik A ni. Betul-betul atas A. Apa koordinat? 51. Apa dia? 15. 15. Satu lagi titik mudah kat bawah tu. 1 negatif 3. Jadi ini 4 titik yang mudah kita cari untuk lotus P. Yang comply dengan syarat AP mesti 4 unit. Okay, so itulah dia 4 unit, 4 lokasi yang mungkin bagi titik P. Jadi itulah dimensi kepada locus. Okay. So kalaulah saya nak cari persamaan locus tu, saya kata, okay, let pula dah. Itu bahasa Inggeris. Sekejap Biar koordinat. Salah je, tak apalah. P ialah X dan Y. So AP kita gunakan teorem Pythagoras ialah bersamaan dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2. Dan ini tentulah bersamaan dengan 4. Sebab dia dah kata dah AP bersama 4 unit. Dia bagi tahu dah 4 unit. So, kalaulah kita kuasa 2 kan kedua belah, dia akan jadi X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Jadi kita boleh kembangkan lah. Jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1 bersama dengan 16. Jadi kita kumpulkan, dia akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 2Y tambah 2 sama dengan 16. Kita bawa 16 ke sana, jadi tolak 16. So, jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 2Y
tolak 14, 90. Jadi inilah persamaan locus yang kita cari. Boleh faham ke tu? Akil? Boleh cikgu. Asalkan panjang AP mesti 4 unit. Jadi kalau kita gantikan apa saja nilai X dan Y, asalkan panjang dia 4 unit, itulah locus dia. Saya letak, katakan if X bersama dengan 1. X bersama dengan 1, okey, katakanlah itu 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2, tolak 2, 1, tolak 2Y, tolak 14 mesti sama kosong. Okey. So dia jadi, ini bukan Y kuasa 2 betul lah. Jadi Y kuasa 2, tolak 2Y. Ini 1 tolak 2 jadi negatif 1. Jadi negatif 15 kat sini, jadi kosong. Betul ke? Betul. Jadi saya bolehlah factorize kan. Y kuasa 2 lah. Y 15. 15 apa boleh darat jadi 15? Betul ke 15 ni? Sekejap tolak 2Y tolak 16 campur 1. Betul lah 15. 5 dengan 3 boleh. 5 dengan 3. Yes, 5 dengan 3 boleh. 5 dengan 3 negatif 5 campur 3. Betul lah. Jadi kita dapat Y bersama dengan 5, Y bersama dengan negatif 3. Jadi koordinat dia ialah mana saya letak ni? So dua koordinat mungkin bagi Y ialah untuk P ialah 1, 5, satu lagi ialah 1, negatif 3. Ini dia titik dia. Kalaulah X bersamaan 1 lah. Boleh faham tak tu? Akil? Boleh faham Faham cikgu. Amar? Boleh cikgu. Magat? Faham ke? Akil? Boleh cikgu. Boleh Okey, saya harap-harap macam tu lah. Jadi saya punya nasihat lagi sekali lah. Letakkan sebelah dulu komplikasi matematiknya. Fikir secara logik terlebih dahulu. Matematik selalu macam tu. Kita fikir logik dulu. Matematik second place. Bila kita dah faham ke, okey, jadi macam ni barulah kita reti macam mana bagaimana kita nak letakkan nombor dan matematiknya bersamaan pemikiran logik kita tu. Okey? So ada apa-apa lagi nak tanya Akil? Sekejap. Lebih jelas ke atau ada apa lagi nak tanya? Alhamdulillah. Ataupun nak try soalan dulu ke? Saya rasa saya try soalan tu. Okay. Alright, sebenarnya saya bagi homework. Siapa di sini yang dah siap homework? Daripada nombor 1 sampai nombor 6. Ada yang dah siap tak? Saya tak boleh buat nombor 6. Nombor 6 tak boleh buat. Okey, 1 sampai 5 okey Okey, yang lain macam mana? Saya dapat buat sampai 2 cikgu, yang selebihnya saya pening sikit. Sampai nombor 2 saja. Bagat? Saya satu sama macam hari. Satu apa? Sorry. Nombor 6 saya tinggal. Nombor 1 saja dapat buat. Saya tak faham sebenarnya apa yang Bagat cakap tadi. Nombor 1 saja buat. Okey, tak apalah. Alright, nombor 1 sebenarnya kita dah siap soalan A. Soalan B yang kita belum lagi jawab. Okey, soalan dia kata titik R XY bergerak supaya jaraknya dari titik tetap A dan B ialah keadaannya RA per RB sama dengan 1/2. Jadi kita gunakan Pythagoras untuk dapatkan dia punya locus begini. Okey, ini contoh ni lebih complicated daripada contoh yang saya ceritakan tadi. Lebih complicated sikit. Tetapi kalau kita
Kita inspect dia dalam bentuk bulatan juga atau mungkin bentuk bujur. Sekejap saya letakkan dalam Desmos sekejap, tengok macam mana bentuk dia. Desmos. Desmos. Macam mana bentuk dia? Okey. 3x kuasa 2 tambah 3y kuasa 2. Y kuasa 2. Kemungkinan garisan bujur juga. Oh, 5a saja. Okey, baru faham. Tambah 12x tolak 64y. 68y. Tambah 364. Nah. Ini bentuk dia. Bentuk dia bentuk bulatan juga. Gini bentuk dia. Alright. Okay, tu for our information. So kita dah dapat dah dia punya locus. Soalan B dia, koordinat titik bagi locus R yang menyentuh paksi Y. Akil dapat tak buat soalan B ni? 1B ni. Saya tak perasan soalan B tu. Saya buat nombor 3 tu. Nombor 3 ada buat lah. Nombor 2 ada buat? Nombor 2 saya tak buat. Saya tak pasti. Saya buat nombor 3. Nombor B tak nampak Okay. Dia cakap macam ni. Koordinat bagi locus R yang menyentuh paksi Y. Kalau menyentuh paksi Y tu maksudnya apa? Maksudnya X bersama dengan kosong lah. Sebab ini X, ini Y. Kalau dia nak sentuh mana-mana pada paksi Y, tentulah X ni bersama dengan kosong. So, apa yang kita buat? Kita letakkan X bersama dengan kosong di dalam persamaan locus tu. So, dapatlah kita, ini soalan B 3 kosong kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 tolak 12 darab dengan kosong. Tolak 68y tambah 364. Berapa jawab dia? Jadi, kita dapat 3y kuasa 2 tolak 68y tambah 364 bersama dengan kosong. Okey, boleh tak kita bagi dengan 3? Tak boleh, kita tak boleh nak kecilkan lagi. Jadi kita kena factorizekan, memfaktorkan dia. Kita dapat berapa? 3y tolak 26. 3y tolak 26. 26. Kemudian y tolak Y tolak 14. 14 itu boleh Tengok 14 darab 26 dapat tak? (26 darab 14) 364 betul. Kemudian itu product of root, atau hasil darab punca, hasil tambah punca 3 darab 14 tambah 26 dapat tak? Tambah 26 dapat tak 68? Dapat 68. Jadi betul lah tu. Maknanya y bersama dengan 26 per 3, y bersama dengan 14. Jadi koordinat untuk soalan B ialah mana nak letak ni? Letak kat sini lah. Maknanya 0, 26 per 3 dan juga 014. Jadi ni jawapan dia untuk soalan B. 026 per 3, 014. Macam ni, boleh faham tak semua? Ulia saya faham lah, dia yang buat soalan ni rasanya dia dapat pemfaktoran tu. Amar? Akil? Megat? Faham cikgu? Akil? Saya dapat ikut. Akil okey? Okey cikgu. Alright. Kita bergerak sekejap Gerak ke B. Okey, ada ramai tak buat lagi ni Rajah di sebelah menunjukkan suatu tembereng garis AB. AB, okey. Masing-masing dengan koordinat 1179. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak S supaya segitiga ABS sentiasa bersatu tegak di S. Persamaan lokus bagi titik bergerak S supaya segitiga ABS. ABS sentiasa bersatu tegak. Kata kat sini lah.
Oh, nombor 2 ni memang susah juga. Okey. Sini S. Maknanya dia sentiasa sudut tegak. Sentiasa bersudut tegak di S. S ni katakanlah XY. Okey. So, kita boleh carilah. Asalkan kecerunan BS tu darab dengan kecerunan AS tu mestinya negatif 1. Siapa dapat jawab soalan ini? Dapat jawab soalan ni? Ulia dapat kan, Ulia? Dapat je. Dapat kan? Amar dapat tak? Tak cikgu. Tak dapat. Megat dapat tak Megat? Dapat. Megat dapat. Okay, good. Akil tak buat kan Akil? Saya tak dapat bayangkan. Oh, tak dapat bayangkan. Kita berbual logik dululah. Dia kata, okay, so far saya buat diagram ni, kata tulis titik S itu, dia bersudut tegak situ, boleh faham tak? Akil? Itu boleh. Amar boleh faham tu, Amar? Boleh cikgu. Okay. Jadi bolehlah kita cari kecerunan dia. MBS apa dia? MBS kecerunan dia Y tolak 9 per X tolak 7. MAS sama apa? Y tolak 1 X tolak 1. Okey tak Akil? Amar? Faham cikgu. Kadang kalau kita darabkan ni dua, dia akan jadi negatif 1. Jadi di situlah kita perlu buat. Kita darabkan Y tolak 9 per X tolak 7. Darab dengan Y tolak 1, X tolak 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 sebab apa? Sebab itulah syaratnya untuk dia bersudut tegak. Jadi kita kembangkanlah. Ataupun kita buat macam ni lah. Maknanya Y tolak 9, Y tolak 1 sama dengan negatif 1. Darab dengan X tolak 7, X tolak 1. Kembangkan jadi Y kuasa 2. Y kuasa 2 tolak Y tolak 9Y tambah 9 sama dengan negatif X kuasa 2 tolak X tolak 7X tambah 7. So kita bukakan ni, dia jadi Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 9 sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 7. Okey, kemudian kita bawa kesemuanya ke kanan, ke kiri. Kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 8X tolak 10Y 9 tambah 7 iaitu 16 bang kosong. Jadi ini supposedly dia punya jawapan dia. Betul lah. Jawapan belakang bersama juga dengan ini. Okey, Megat dapat ya. Ulia dapat juga kan? Dapat cikgu. So Ammar dengan Akil boleh faham tak jawapan dia, cara kerja dia? Faham cikgu. Akil? Faham cikgu. Alright, good. Okay, kita teruskan soalan nombor 3 pula. Titik Q bergerak di sepanjang lengkuk sebuah bulatan berpusat 65. Lengkuk bulatan itu melalui titik 28 dan K2. Cari persamaan lokus Q dan nilai-nilai K. Ini bulatan. Ini dah pastinya bulatan ya. Okey, 65. 65 lebih kurang sini lah. Katakanlah titik ni A lah A 65. Dan Q 28. Jadi dia bentuk bulatan macam ni lah lebih kurang lokus dia. Dan dia melalui satu R 28. Eloklah kalau kita lukis gambar rajah dan K2. Ini 8. 2 boleh jadi kat sini mungkin dekat situ lah. Jadi salah satu ni boleh jadi titik S. Salah satu ni Y bersama dengan 2 tu. Okey, mula sekali cari persamaan lokus bagi Q. Okey, kita boleh cari panjang AR dulu. Ulia dapat jawapan ni Megat pun dapat
Dapat cikgu. Megat pun dapat Dapat ke? Amar dapat tak Amar? Tak cikgu. Akil? Saya dapat yang A je. A dapat, K tak dapat ni. Okay, saya tak dapat. Okay. Okay, kita cari dulu panjang AB. Panjang AR, sorry. AR. AR. Okay. AR sebab kita ada AR tu 28. Jadi AR apa dia? Sama dengan 6 tolak 2 kuasa 2 tambah 5 tolak 8 kuasa 2. Jadi sama dengan punca kuasa 2 bagi 4 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Iaitu 16 tambah 9. 25. Ataupun 5 unit. Okey, jadi itu adalah dia punya jejari. Jejari bulatan tu adalah 5 unit. 5 unit. Okey. Jadi kalau kita nak cari dia punya locus dah mudah dah. Locus Q. Locus Q ialah apa dia? Ialah Y tolak 5 per X. Apa macam ni pula dah ni. Y tolak 5 kuasa 2 tambah X tolak 6 kuasa 2 mestilah bersama dengan 5 kuasa 2. Sebab 5 adalah dia punya jejari. Jadi kita kembangkanlah. Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25 tambah X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 sama dengan 25. Okey. Jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 12X tolak 10Y. 25 dengan 25 boleh cancel. Okay. So, sama dengan tambah 36 sama dengan kosong. Jadi, ini dia punya locus. Ikut jawapan belakang buku sama dengan jawapan saya. Okay, boleh faham tak Amar, Akil? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, Megat dapat juga kan? Nombor 3. Nombor 3 dapat ke? Okey. Itu soalan A. B pula. Dia suruh cari nilai-nilai K. Disebabkan ada satu titik S tu melalui K2. Jadi apa kita perlu buat? Kita bubuh saja Y bersama dengan 2 ke dalam persamaan locus Q. Jadi letakkanlah nilai Y bersama 2. Jadi X kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 12X tolak 10 darab 2 tambah 36 sama dengan kosong. Alright. So X kuasa 2 tolak 12X. 4 kuasa 2 ni 16. 16 tolak 100. Saya guna kalkulator. Sekejap ya. Y bersama dengan 2. 4 kuasa 2 betul. Bukan Y kuasa 2. Ya Allah. Bukan 4 kuasa 2 tapi 4 lah sebab ni 2 kuasa 2. Jadi 4 sajalah. Silap tu. Bahaya tu. Cikgu. Ya. Tak kena ganti X tu dengan K sebab dia nak K. Oh yes, betul. X tu jadi K, betul. Thank you. Kita nak jadi K. Jadi ini kena letak K lah, bukan X K. Okay, semuanya dia jadi K. Thank you Lia. Alright. Apa pula 4 ni? 4 saja. 12K kat sini. Salah. Alright. Jadi 4 tolak 20 kan. 10 darab 2 tolak 20. Tambah 36. 20.
tambah 20 sama dengan kosong. Jadi kita fakturkan. KK 20. 20 macam mana? 6 darab 2. 6 darab 2. 5 darab 4 bukan. Macam mana Ulia dapat? 20 macam mana? 5 darab 4. K tolak 10, K tolak 2. Ya. K tolak 10, K tolak 2. Betul lah. 20. Sama root pun 12. Betul. Yes. Bermakna K bersama dengan 2 atau K bersama dengan 10. Dapatlah jawapan dia. Okey, boleh faham tak tu? Soalan B. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Alright. Kita seterusnya. Soalan 4. Raja sebelah menunjukkan locus bagi titik bergerak P. Wah, ini complicated dia punya locus dia. Dengan keadaan jaraknya dari titik R 10 dan garis X tolak 1. Ni memang complicated. X tolak 1. Bermakna dia mesti membentuk sudut tepat dekat situ, dekat S tu. Adalah sama. Dia punya panjang masih sama. Cari persamaan locus bagi titik bergerak P. Ni complicated sikit. Okey. Panjang mesti sama tau. Mana kata? Adalah sama panjang dia. Okey. So, siapa dapat buat nombor 4? Ulia dengan Megat dapat kan? Buat tapi tak sure dah betul tak you. Tak dapat jawapan dia? Tak pasti betul ke tak. Tak pasti. Ulia dapat tak jawapan dia? Saya pun tak pasti. Tapi saya dapat buat. Oh, tak pasti juga Amar tak buat Amar. Tak cikgu. Tak Akil faham tak- soalan dia. Akil dapat tak? Saya pun tak dapat cikgu. Tak buat Okey. Kita tengok gambar rajah terlebih dahululah. Kita kena mula-mulanya mesti faham konsepnya dahulu Okey, saya letak gambar rajah kat sini lebih besar bagi nampak. Locus P ni dah siap bagi tahu dah gambar rajah ni macam mana. So, panjang PR ni mesti sama dengan panjang PS. Mesti sama panjang. So, kita mula-mulanya cari panjang PS apa dia? Panjang PS dia mestilah bersama dengan X tolak negatif 1. Iaitu X tambah 1. Ini panjang PS. Siapa boleh faham tu? Sebab dia kata dia panjang dengan garis lurus X bersama dengan negatif 1. Makna koordinat Y dia tentulah sama. Sebab dia bersudut tegak kat situ. Dia bersudut tegak di situ. Jadi koordinat Y mesti sama. Kita nak cari jarak dia, kita cek dia punya X saja. Jadi X campur 1 adalah panjang PS. Boleh faham tak ni Ulia? Faham cikgu. Megat boleh faham tak Megat? Faham you? Amar? Saya kurang jelas cikgu. Kurang Akil? Boleh cikgu. Okey, Amar macam ni lah Ini adalah garisan X tolak 1. Itu X tolak 1 lah. X bersamaan negatif 1. X bersamaan negatif 1. Dan saya ada titik P di sini. Panjang dia antara P dan garisan tu akan membentuk sudut tegak. Boleh faham tu Amar? Boleh cikgu. Okey. So, pada sepanjang garisan X bersama dengan 1 tu dengan titik P, X, Y, katakanlah titik ini adalah titik A. Titik A dia punya koordinat Y dia mestilah sama.
Sebab garisan AP adalah garisan horizontal. Garisan apa dalam bahasa Melayu? Horizontal lah. Lupa dah bahasa Melayu daripada dia. Jadi nilai dia punya koordinat dah tentulah -1 dan y. -1 mana dia, masya-Allah, ni dia. Jadi y sini dengan y situ tentulah sama nilainya. Boleh faham ke? Kalau y bersama 0 bermakna A adalah 91 kosong dan P adalah X kosong. Boleh faham, Amar? Faham cikgu. Kalau y bersama 1, jadi -1 X 1. Mesti sama punya. Sebab dia kata jarak antara titik tu dengan garisan lurus. Tentulah dia akan membuatkan sudut tegak dekat titik S tu. Jadi dengan disebabkan koordinat y bersama 0, kita hanya perlu tengok jarak dia, iaitu along paksi X. Jadi dia punya jarak ialah X tolak -1 ataupun X tambah 1. Itulah dia punya panjang kepada garisan PS. Okey, Amar? Faham cikgu. Akil? Okey cikgu. Okey, now. Magak faham PR macam mana pula? PR kita guna teorem Pythagoras. X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 0 ataupun Y sajalah. Y tolak 0 jadi Y. Y kuasa 2. Dan dia kata PS must be equal to PR. Sebab dia kata sama. Jarak antara titik R adalah sama. Okey, saya delete lah gambar rejah ni. Jarak dia antara P dan titik R dan garisan X bersama -1 adalah sama. Jadi PS mesti sama dengan PR. Jadi kita tulislah PS apa dia? X tambah 1 sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita kuasa keduakan kedua-dua belah. Jadi X tambah 1 kuasa 2 sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita kembangkan. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2. Alright. Jadi X kuasa 2 ni boleh potong. Sebab sama kan. Kita kumpulkan kesemuanya. So kita dapat Y kuasa 2. Satu lagi. Satu di sini, satu di sana pun boleh potong juga. Jadi Y kuasa 2 bersamaan dengan kita bawa 2x, -2x ke sana, kita akan dapat 4x. Jadi inilah dia punya persamaan locus kepada P. Locus titik P. So macam mana Ulia? Boleh? Saya dapat saya bawa 4x tu pergi sebelah, saya sama dengan 0. So Ulia buat macam ni lah. Y kuasa 2 tolak 4x sama 0 macam tu. Boleh juga. Jawapan betul juga. Megat macam mana? Saya terkelak cikgu. Saya lupa ada lagi 1 2 tu. So saya tak sama dengan 2x. I see. Itu careless tu kita kena usaha untuk mengurangkan lah. Nak avoid memang tak boleh. Amar? Faham cikgu. Akil? Okey cikgu. Alright. Okay, kita tengok soalan nombor 5 pula. Soalan nombor 5, rajah di sebelah menunjukkan paksi X dan paksi Y mewakili lantai dan dinding. Jadi ada satu galah LK. LK ni bersandar pada dinding, koordinat dia 0 beta. Jadi logik lah nilai X dia 0 sebab dia berada di paksi Y.
Jadi ketinggiannya ialah beta. Ketinggiannya beta. Dan bertongkat pada lantai pada koordinat alfa kosong. Jadi logiklah kenapa kosong di situ, sebab nilai y ni memang kosong. Jadi jarak di antara kaki galah ini dengan dinding ialah alfa. Jadi itu informasi yang diberi. Tuliskan persamaan, soalan A. Tuliskan persamaan yang menghubungkan alfa dan beta. Oh ya, panjang galah tu 9 meter. Lupa nak baca. Okay, panjang dia 9 meter. Dan kita tahu ketinggian daripada lantai ke hujung galah tu ialah beta. Jarak di antara kaki galah tu kepada dinding pula ialah alfa. Jadi apa yang perlu kita buat ialah menggunakan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan, untuk menghubungkan alfa dan beta tu. Okey, jadi bermakna LK adalah 9 meter. Bermakna alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 adalah bersama dengan 9 kuasa 2. Ataupun alfa tambah beta kuasa 2 bersamaan dengan 81. Jadi inilah selesailah soalan A. Straightforward. Kita dah dapat hubungan di antara alfa dan beta. Soalan B. Diberi Px ialah Diberi P ialah koordinat ya. Satu titik pada galah itu dengan nisbah LP kepada PK12. Maknanya panjang di sini 1, panjang di sana 2. Kedua-dua hujung galah itu menggelongsor di sepanjang paksi X dan paksi Y. Dia menggelongsor. Okay. Jadi kemungkinan dia rapat ke dinding. Keseluruhan galah ni rapat ke dinding. Ataupun keseluruhan galah ni jatuh terus ke lantai. Berada pada paksi X. Okay. Jadi soalannya cari persamaan lokus bagi titik P. Informasi yang diberi ialah panjang LP kepada PK bersama 1,2. Jadi bolehlah kita rumuskan ataupun kita ambil panjang pada paksi X dan komponen Y dan komponen X. Saya letakkan titik kat sini bermakna sehingga ke sini nilai panjangnya 1 dan nisbah daripada titik P ke K ni 2. Sama jugalah dengan along paksi Y. 1 di sini, 2 di situ. Jadi untuk menjawabkan soalan B ni, kita cari panjang kita cari paksi X dulu lah komponen X. Panjang pada komponen X 1 nisbah 2 begini. Bermakna X tolak kosong dibagikan dengan alfa tolak X. Okey. X tolak kosong ialah panjang ini ya. Okey, sebab pada dinding X-nya kosong dan titik koordinat P pula ialah X pada X komponen. Manakala panjang alfa tolak X ialah yang ini Okey, yang ini X lah X tolak kosong. Ini pula alfa tolak X, iaitu alfa tolak X di sini. Jadi di situlah kita dapat informasi itu. Dan dia punya nisbah ialah 1 kepada 2. Okey. Jadi X tolak kosong itu kita potongkan teruslah. Tinggal X saja dan kita bawa 2 tu ke kiri dan keseluruhan alfa tolak X ni ke kanan. Jadi kita dapat 2X bersamaan dengan alfa tolak X. Kita kumpulkan X di satu tempat dan alfa di satu belah yang lain. Jadi kita boleh tulis kalau saya movekan minus X ke sana, dia jadi tambah X lah. Jadi 3X bersama dengan alfa ataupun alfa bersama dengan 3X ya. Ini ekspresi yang pertama untuk alfa. Kita akan masukkan semula ke dalam ekspresi yang kita dapat daripada soalan A tu. Okay. Tapi sementara tu saya nak cari komponen Y pula. Komponen Y ialah beta tolak Y. Beta tolak Y panjang inilah. Sebab koordinat titik L beta komponen Y dia tolak Y. Jadi itu adalah panjang komponen Y untuk LP. Dibahagikan dengan Y tolak kosong. Y tolak kosong pula ialah panjang ini Y lah. Y tolak kosong jadi Y lah. Kerana dia daripada titik P, koordinat Y nya Y,
dan pada parti X considering Y nya kosong. Ini juga bersamaan dengan 1/2. Jadi saya bawa 2 ni ke kiri dan Y pula saya bawa ke kanan. Saya akan dapat 2 beta tolak Y bersamaan dengan Y. Saya buka kurungan jadi 2 beta tolak 2Y bersama dengan Y. Ataupun saya kumpulkan Y ke satu tempat dan beta di satu tempat yang berasingan. Saya bawa negatif 2Y ke sana lah, jadi tambah 2Y. Bermakna 2 beta adalah bersama dengan 3Y. Jadi beta bersama dengan 3Y/2. Ini expression ini juga kita akan masukkan ke dalam persamaan yang kita dapati daripada soalan A. Jadi kita gantikan tempat alpha tu dengan 3x yang kita dapat di sini, dan beta tu pula kita letakkan 3y/2. Saya sambung di sinilah ya. Jadi alpha ialah 3x kuasa 2 tambah beta kuasa 2 iaitu 3y/2 kuasa 2 bersama dengan 81. Kita buat begini sebab apa? Sebab kita nak carikan hubungan di antara x dan y dan juga nilai nombor ya. Jadi ini saja cara yang kita boleh dapat. Sebab itulah saya masukkan ekspresi alpha dan beta ke dalam persamaan yang kita dapat dalam soalan A. Jadi di sini kita tengok, kita nampak jelas. Kita hanya ada pemboleh ubah x dan pemboleh ubah y sahaja. Yang lainnya adalah nilai pemala, iaitu nilai nombor. Bermakna kalau kita buka kurungan, dia jadi 9x kuasa 2 tambah 9y kuasa 2 per 4 bersama dengan 81. Jawapan sebegini pun sudah boleh diterima, tetapi eloklah kita simplifykan, kita permudahkan lagi jawapannya. Kalau kita bahagikan semua dengan 9, kita dapat 9 bagi 9 jadi 1, di sini pula jadi 9. Dan kita darabkan pula dengan 4. Atau kita kata macam inilah, darab 4/9 lah. Itu cara mudahnya. Sekejap. Bermakna darab dengan 4 jadi 4x kuasa 2 tambah y kuasa 2 bersama dengan 4 darab dengan 9 iaitu 36. Jadi ini adalah locus yang diminta oleh soalan B. Jadi siaplah soalan ni. Soalan B untuk latihan soalan nombor 5 B. Tetapi saya nak tunjukkan juga bagaimana bentuk graf tu ya, untuk pengisian. Mungkin ini bukan yang diminta oleh soalan ini, soalan dalam buku textbook ni ya. Tetapi saya rasa elok saya nak tunjukkan bagaimana bentuk graf ni. Jadi saya boleh guna Desmos untuk tujuan ini. Saya masukkan saja persamaan yang kita baru saja dapat tu, itu 4x kuasa 2 tambah y kuasa 2. 4x kuasa 2 tambah y kuasa 2 bersamaan dengan 36. Saya recommend semua orang untuk menggunakan tool ini, Desmos ni, sebab sangat berguna. Kita boleh mendapatkan secara visual segala persamaan kuadratik yang kita dapat. Contoh dalam soalan ni lah, kita akan nampak bagaimana bentuk locus titik P tu, bagaimana bentuknya. Jadi inilah bentuk dia, bentuk bujur macam bola rugby. Saya nak copy sekejap ya. Saya nak copy masuk dalam slide saya. Ada satu perkara yang sangat penting saya nak cakapkan. Sebenarnya jawapan yang kita dapat tu walaupun betul, tetapi ada sedikit perlu diberikan satu perhatian ya. Disebabkan paksi Y ialah dinding. Okey, saya letakkan warna hijau lah bagi nampak kontras. Boleh ke? Sekejap. Okey, ini paksi Y. Harap boleh nampak. Iaitu mewakili dinding. Dan ini pula adalah paksi X mewakili lantai. Secara logiknya locus dia berada di sini saja. Di sini adalah titik pengakhirannya. Dia tidak boleh pergi ke sini, tak boleh pergi area ini, tak boleh pergi ke kuadran 2, 3 dan 4, tak boleh. Dia berada pada kuadran
pada sukan yang pertama saja. Dia tak boleh pergi sukan kedua, ketiga dan empat. Jadi walaupun jawapan yang kita baru dapat saja diterima, tapi sebenarnya tidak lengkap. Sebab apa? Sebab kita ada limitasi dari segi galah tu secara fizikalnya tidak boleh menembusi dinding dan tidak boleh menembusi lantai. Jadi walaupun jawapan kita betul, dapat jawapan penuh, markah penuh, tapi saya suka untuk meletakkan juga julat untuk X. X mestilah lebih atau sama dengan kosong dan Y mestilah lebih atau sama dengan kosong. Okey, jadi tidak bolehlah nilai X kurang daripada kosong. Okey. Jadi setakat itu saja untuk soalan nombor 5. Saya nak teruskan ke soalan nombor 6 pula. Kalau ada soalan apa-apa boleh tulis di ruang komen ya. Soalan 6, kita nak berbicara tentang seekor monyet yang diikat dengan seutas tali. Satu bucu sangkarnya dan berukuran 1 darab 1 meter. Okey, ni dia punya sangkar dia, 1 darab 1. Alamak kecilnya sangkar monyet ni, kesiannya. Kesian monyet tu. Panjang tali ialah 2,5 meter. Okey, 2,5 meter daripada titik inilah. Lakar dan terangkan lokus jika monyet itu bergerak lawan arah jam mengelilingi sangkarnya dengan tali yang tegang. Lakar dan terangkan lokus jika monyet itu bergerak lawan arah jam mengelilingi sangkarnya dengan tali yang tegang. Okey, mungkin elok kalau saya copy sekejap diagram ni sekejap ya. Okey, saya letakkan di sini diagramnya. Jadi tentulah kalau dia bergerak ke lawan arah jam, dia akan bergerak ke sinilah. Gitulah. Sehingga arah sini ya. Jadi kalau sebab ini 1 meter, sangkar dia 1 meter di situ, bermakna apabila kita teruskan monyet tu bergerak lagi, jadi dia akan mendapat dia punya jejari bulatan tu akan berkurangan daripada 2,5 meter, okey, 2,5 meter kepada 1,5 meter daripada sini ya. 1,5 meter. Mana dapat 1,5 meter? Iaitu 2,5 meter tolak 1 saiz sangkar tu. Jadi akan terus berpusing dengan jejari 1,5 meter lah. Sehingga ke titik ini. Okey. Jadi tali tu akan pendek lagi dari 1 meter. Bermakna yang tinggal ialah 0,5 meter. Okey, 0,5 meter saja tinggal. Dan dia berpusing lagi dan berakhir di sini. Jadi kita katakan ini sebagai pusat A. Ini pula pusat B dan ini pula pusat C. Okey, saya harap nampak ya. Okey, jadi description ya, ada secara deskriptif je. Pada sukan bulatan pertama, monyet bergerak dalam bulatan berjejari 2,5 meter. Huruf besar pula monyet tu. Monyet bergerak dalam bulatan lah. Bulatan berjejari 2,5 meter. 2,5 meter berpusat A ya. Berpusat pada A. Okey, 2 pula pada sukan kedua. Monyet bergerak dalam bulatan berjejari 1,5 meter. Satu setengah meter berpusat pada B. Pusat pada B. Okey, dan ketiganya pada sukan ketiga. Pada sukan terakhir lah Monyet bergerak dalam bulatan berjejari 0,5 meter. Setengah meter berpusat pada C.
Jadi complete lah latihan soalan nombor 6 ini. Okay, saya harap bermanfaat pada semua. Kiranya bermanfaat, kongsikan pada rakan-rakan ya. Okay, bye-bye.